Pembentangan tugasan kumpulan kami memilih tajuk tuntutan Filipina terhadap Sabah. Dalam kehidupan sosial, komunikasi adalah sangat penting. Walaupun komunikasi sering menimbulkan konflik sosial, ia juga merupakan cara untuk menyelesaikan sesuatu konflik. Komunikasi yang tidak konsisten akan membawa kepada konflik sosial mendata dan menegak. Ini dibuktikan oleh Jolki dan Dohan 2000 di mana tanpa komunikasi yang berkesan, ianya akan menganggap pencapaian pelaksanaan tugas dan akan menghadapi kegagalan serta tidak mampu untuk mencapai objektif organisasi yang telah dirancang dan akan dilaksanakan. Keamanan pula boleh dipupuk oleh sistem komunikasi yang selaras dengan nilai-nilai kebersamaan dan ia juga berfungsi sebagai penyelesaian kepada konflik sosial. Dalam mencapai matlamat masing-masing, komunikasi yang berkesan adalah penting kerana ianya merangkumi proses perundingan yang melibatkan proses pertukaran dan perkongsian maklumat antara perunding-perunding yang terlibat. Kemahiran berkomunikasi yang cekap mampu melancarkan proses perundingan yang dijalankan. Seterusnya, komunikasi didefinisikan sebagai suatu proses perpindahan maklumat antara seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain. Komunikasi boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, antaranya secara intrapersonal ataupun perseorangan, interpersonal ataupun bersemuka, secara telekomunikasi dan juga komunikasi massa. Dalam perundingan, proses komunikasi yang terlibat adalah komunikasi secara lisan di mana proses percakapan digunakan untuk menyampaikan maklumat kepada penerima. Proses yang kedua ialah komunikasi bukan lisan di mana tiada percakapan dan ianya terbagi kepada dua, iaitu unsur fizikal dan tingkah laku. Jangkaan dan persepsi para perunding tentang proses, hubungan dan situasi serta hasil daripada perundingan secara keseluruhannya boleh dipengaruhi oleh komunikasi. Perbincangan diplomatik, bantuan pembangunan, pertukaran pelajar, pendidikan dan bentuk interaksi antarabangsa yang lain sebenarnya turut melalui proses komunikasi. Dalam menangani pelbagai isu global, banyak perundingan diadakan daripada isu pemulihan ekonomi sehinggalah mengejar keamanan dan bukanlah konflik. Sebagai contoh, kumpulan G7 diterangkan secara kurang tepat sebagai kumpulan di peringkat antarabangsa yang dikatakan mampu menyelesaikan semua isu yang dibangkitkan melalui perundingan. Konflik kemiskinan yang mampu mencederakan dunia ketiga seolah-olah diabaikan oleh negara-negara kaya. Konflik krisis di Bosnia menyelesaikan masalah pengangguran hanyalah beberapa kebimbangan yang dibincangkan. Kini isu COVID-19 telah menjadi tumpuan dunia dan menjadi ancaman kepada global dan semua negara telah bekerjasama dalam membendung virus tersebut. Tuntutan Filipina terhadap Sabah. Sejarah Sabah berkisar sekitar 23,000 sehingga 30,000 tahun terdahulu. Dengan adanya tanda-tanda pendudukan manusia, sejarah tamadun pertama yang bermula di Sabah telah direkodkan pada abad ke-15. Sabah pada asalnya merupakan sebahagian daripada Brunei. Hal demikian dimasukkan dalam sejarah Brunei dan Malaysia semasa pemerintahan Kesultanan Brunei. Sesebuah negara dibenarkan untuk menuntut hak kedaulatan melalui 5 kaedah undang-undang iaitu secara tambakan, penyerahan, penalukan, pendudukan ke atas tanah tidak bertuan dan secara tiada bantahan penduduk ke atas tanah bertuan. Dalam kelima cara ini, Sabah tergolong dalam pelbagai entiti atau negeri berdaulat. Dari tahun 1485 sehingga 1524, Kesultanan Brunei menguasai seluruh bahagian utara Borneo sehingga ke kota Seludong yang dikenali sebagai Manila pada masa kini, dan negeri Sabah telah ditaluki dan menjadi sebahagian daripada Kesultanan Brunei. Satu jawatankuasa telah ditubuhkan setahun sebelum British menyerahkan kemerdekaan Sabah untuk penilaian persetujuan Sarawak dan Sabah bagi menyertai tanah Melayu dalam pembentukan Malaysia. Dan oleh itu, jawatankuasa Kobot telah ditubuhkan pada bulan Januari 1962. Beberapa pemimpin muncul dalam tempoh tersebut seperti di Yayasan Terancam Malaysia yang disokong oleh Donald Stevens dan
Mewakili masyarakat Islam di Sabah pula adalah Mustafa Harun. Filipina menghantar ID Memorial pertamanya pada Kerajaan British pada tahun 1962 di bawah Presiden Fidel V. Ramos untuk mencabar kedaulatan dan pemilikan sebenar Borneo Utara, khususnya di Sabah. Pihak British pula bertindak negatif terhadap cadangan itu sambil mengingatkan kerajaan dan rakyat Filipina bahawa sebarang tuntutan oleh kerajaan atau individu Filipina terhadap Sabah akan dinafikan oleh pentadbiran British. Kerajaan Filipina enggan berputus asa dan pada Jun 1962, ia menyampaikan surat kepada kerajaan British yang mengisytiharkan kedaulatannya ke atas Sabah sebagai wakil dan pengganti Kesultanan Sulu. Sultan Sulu tidak pernah menjual Sabah kepada syarikat berpiagam Borneo Utara, sebaliknya memajakkannya 5,000 setahun kepada Filipina. Balambangan dan Kepulauan Bangi yang diserahkan kepada Alfred Dent dan Baron von Overbeck suatu ketika dahulu adalah termasuk di dalam kawasan yang dituntut dan meliputi kawasan seluas 29,388 batu persegi. Pada tahun 1989 dan melalui kerajaan Filipina yang baru, pengguguran tuntutan mereka terhadap Sabah telah dilakukan. Tindakan ini diambil oleh Filipina demi memperbaiki hubungan diplomatik dengan Malaysia dan telah banyak terjejas, dan sehingga kini Malaysia terus menolak untuk ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa bagi menyelesaikan masalah tuntutan Filipina ke atas Sabah. Seterusnya, saya akan membincangkan bab ketiga, iaitu penyelesaian damai dan cabaran. Perundingan di antara Malaysia dan Filipina yang diwakili oleh Datuk Mustafa, iaitu Ketua Menteri Sabah pada ketika itu, gagal oleh kerana sikap dan gaya kepimpinan kedua-dua pemimpin dalam mencapai kata sepakat. Di antara cabaran yang telah menghalang proses pertikaian ke atas Sabah adalah pengaruh provokasi media massa Malaysia dan Filipina. Tindakan radikal yang dilakukan menerusi penyusupan dan gerakan yang subversif turut menjadi sumbangan kepada proses pertikaian ini. Kewujudan waris-waris Datuk Mustafa dan Sultan Sulu juga mempengaruhi rancangan pembebasan terhadap Sabah. Keadaan ini segera tidak langsung menambah ketegangan hubungan kedua-dua negara. Bagi pihak Filipina pula, krisis di selatan Filipina yang begitu sukar dan kompleks dipercayai disebabkan pembabitan Malaysia, di mana Malaysia telah memberikan bantuan kepada pejuang-pejuang pemisah MNLF. Berdasarkan perkembangan tersebut, maka Presiden Filipina ketika itu telah bertekad untuk tidak menggugurkan tuntutannya ke atas Sabah sehingga Malaysia tidak lagi menyalurkan bantuan serta bersama-sama dengan Filipina dalam menghapuskan pemberontakan tersebut. Walau bagaimanapun, carangan tersebut telah ditentang oleh Datuk Mustafa. Tindakan Datuk Mustafa itu telah menyukarkan proses pendamaian antara Malaysia Filipina dan pada masa yang sama telah menyebabkan ketidakstabilan politik di negara tersebut. Pada 28 Januari 1963, Emmanuel Pelaez sebagai naib Presiden Filipina ketika itu berserta dengan Lord Home, iaitu Setiausaha Luar Britain, telah membuat perjumpaan di London bagi mengadakan mesyuarat. Perundingan itu bagaimanapun telah menemui kegagalan berpunca daripada pihak British yang enggan menerima kedaulatan negara Filipina ke atas Sabah. Filipina sebelum ini telah menulis surat kepada Tunku Abdul Rahman pada Ogos 1962 berhubung tuntutannya ke atas Sabah. Tetapi Tunku mendakwa bahawa perselisihan itu adalah di antara Filipina dan kerajaan British dan beliau tidak boleh masuk campur kerana Sabah ketika itu bukan sebahagian daripada Persekutuan Malaysia. Filipina bertindak dengan lebih jauh dengan mengambil tindakan untuk menyebarkan pelbagai propaganda, dan Filipina turut mendakwa rancangan yang dilakukan oleh Malaysia sebenarnya merupakan rancangan pihak British yang ingin melaksanakan cara baharu untuk menakluki dan melaksanakan penjajahan. Presiden Macapagal dalam ucapannya ketika Kongres Filipina telah berlangsung pada 28 Januari 1963 telah mengumumkan tindakan ini.
era pentadbiran Presiden Marcos, iaitu dari tahun 1965 hingga tahun 1986, telah banyak memperlihatkan polisi iridesisme yang agak lebih radikal dan bersifat unilateralisme dalam menuntut Sabah. Polisi itu jelas melanggar hak prinsip kedaulatan negara kerana telah membelakangi kaedah penyelesaian yang sepatutnya dilakukan secara diplomatik. Malaysia menjadi kurang yakin terhadap Filipina apabila menilai sikap Presiden Marcos pada ketika itu yang sering mengukir janji dan bertindak untuk tidak menjalinkan sebarang persepakatan dengan Filipina. Pada 25 April tahun 1964, Filipina telah menghantar surat kepada Malaysia untuk mengesahkan persetujuan mereka bagi penubuhan semula hubungan di antara dua negara di peringkat konsulat. Akhirnya, pada 18 Mei 1964, hubungan konsulat ini ditubuhkan dengan rasminya dan sekaligus telah memberikan perubahan yang baik dan positif dalam hubungan dua Malaysia dan Filipina. Meskipun Filipina telah mengeluarkan surat pengesahan persetujuan, pengiktirafan secara diplomatik masih tidak diberikan kepada Malaysia di atas penubuhannya. Sekian daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya Izamuddin bin Mursyidi untuk meneruskan pembentangan seterusnya. Terima kasih. Usaha ke arah penyelesaian. Semua negara, sama ada besar atau kecil, kuat atau lemah, masing-masing mempunyai kepentingan tersendiri yang dikenali sebagai kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi konsep utama yang akan digunakan bagi penjelasan dan kaedah merumuskan teori kewujudan negara mengikut situasi atau keadaan secara berasingan antara satu negara dengan negara yang lain. Setiap negara pasti akan mempertahankan nilai kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan negara, kestabilan, dan kebajikan ekonomi. Dalam proses melindungi kepentingan yang dianggap sebagai peringkat nasional ini, sesebuah negara mungkin akan menghadapi konflik dengan negara-negara yang lain. Situasi konflik atau rundingan melibatkan satu pihak yang mana terdapat percanggahan kepentingan atau apa yang dimahu tidak semestinya apa yang satu pihak lagi mahukan. Dan di keduanya pihak ini cuba untuk mendapatkan jalan penyelesaian sama ada untuk mengalah atau memutuskan hubungan. Kepentingan yang bertentangan adalah teras kepada kebanyakan konflik. Dalam kompleks modern masyarakat, kita menghadapi situasi ini berkali-kali seharian. Dalam konteks Malaysia-Filipina, isu konflik ini akan berlautan sekiranya tiada kata sepakat dan persetujuan antara negara dicapai. Rundingan demi rundingan telah dijalankan di mana segala aspek telah diambil kira. Tuntutan Filipina terhadap Sabah lebih kepada agenda politik selain desakan waris-waris Sultan Sulu yang menyatakan bahawa Sabah merupakan tempat asal mereka. Walaupun terdapat ada kesediaan bahawa pihak Filipina ingin menggugurkan tuntutan ke atas Sabah, tetapi ianya tidak mudah kerana tiada pindaan dilakukan terhadap perlembagaan Filipina. Tindakan pengguguran tersebut adalah demi menjaga kepentingan hubungan bilateral antara Filipina dan Malaysia, seterusnya agar keharmonian antara dua negara ini dapat dikekalkan. Perkembangan ini akhirnya berjaya mengembalikan pelbagai jenis hubungan baik Filipina-Malaysia, terutamanya dari segi kerjasama bilateral. Ianya secara tidak langsung telah memberi kelebihan dan manfaat kepada perkembangan ekonomi, sosial dan politik kedua-dua negara tersebut. Menyedari bahawa hanya menerusi kerjasama yang baik antara negara mampu memanfaatkan ekonomi, Filipina telah mengutamakan polisi memberikan kerjasama sepenuhnya dengan Malaysia. Hubungan erat ini bukan hanya dari segi hubungan diplomatik sahaja, malah keharmonian menerusi hubungan persahabatan yang baik di antara pemimpin negara. Cadangan penyelesaian. Konflik Malaysia-Filipina adalah salah satu contoh kepada persekitaan yang berskala luas serta merangkumi pelbagai aspek
seperti aspek ideologi, politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Skala konflik yang luas ini menyebabkan beberapa siri penyelesaian konflik perlu dilalui dengan mengadakan perundingan, dan perundingan menjadi semakin kompleks dan sukar untuk mendapat jalan penyelesaian. Selain itu, sikap perunding yang tidak percaya kepada pihak lawan. Perundingan juga akan menjadi faktor yang signifikan dalam menghalang perundingan untuk berjaya. Oleh itu, membentuk kepercayaan di kalangan perunding akan menjadi strategi yang diterapkan agar perundingan dapat mencapai kata sepakat serta berlanjutan dan mampu untuk membawa kebaikan kepada kedua buah negara. Perundingan berperingkat ataupun negotiation staging juga dicadangkan untuk diterapkan di dalam perundingan kerana perundingan berperingkat ini relevan untuk mengingatkan bahawa kedua negara secara terbuka sudah menyatakan wujudnya isu-isu yang masih tidak berjaya dirundingkan. Perundingan berperingkat menjadi penting untuk mengendalikan perundingan bagi mengelakkan isu-isu tersebut, dan juga untuk memfokuskan perundingan kepada isu yang dapat dirunding sahaja. Mengikut penggilirannya, konsensus di atas kesepakatan isu-isu yang boleh dirundingkan akan menimbulkan sikap percaya, bahkan fleksibiliti dalam perundingan akan menyumbang pada hasil rundingan. Semua rundingan melibatkan dua peringkat, iaitu proses membuat keputusan rasional, iaitu substantif, dan proses psikologi, iaitu emosi. Hasil rundingan adalah berkemungkinan besar bagi hasil daripada unsur-unsur psikologi kerana ia adalah unsur rasional. Konflik Malaysia-Filipina mungkin hanya dapat diselesaikan dengan kaedah arbitrasi, iaitu dengan cara dibawa ke peringkat peradilan antarabangsa atau penyelesaian secara hukum. Dalam penyelesaian arbitrasi ini hanya dikatakan mampu menentukan siapa pemenang dan siapa yang akan kalah. Konflik ini juga mungkin dapat diselesaikan dengan kaedah yang membabitkan pihak ketiga, tetapi dengan syarat kedua-dua pihak perlu menerima dengan terbuka sebarang keputusan yang akan dicapai. Selain daripada itu, penggunaan pendekatan atau kaedah yang lebih aman dan munasabah dalam acara rundingan atau mendapatkan pihak ketiga untuk menjadi pengadil ataupun dengan memujuk kepada mahkamah atau merujuk kepada mahkamah antarabangsa juga boleh diusahakan untuk mencapai kesepakatan. Kesimpulannya adalah komunikasi merupakan medium ataupun faktor yang digunakan sebagai penghubungan di antara individu dan individu yang lain. Komunikasi melibatkan pelbagai cara dan teknik penyampaiannya. Kepentingan sesuatu komunikasi dalam acara rundingan amat signifikan dan memerlukan kedua-dua pihak untuk sama-sama memberi dan menerima pandangan pihak lawan. Suatu rundingan akan menjadi kompleks dan berlarutan sekiranya rundingan yang dilakukan tidak mencapai sepakat dan akan menimbulkan lebih banyak lagi isu dan propaganda yang akan diadakan supaya pihak lawan akan tunduk dan kalah kepada rundingan yang akan datang. Oleh itu, rundingan itu harus menggunakan atau menerapkan strategi yang lebih relevan demi untuk kepentingan kedua-dua belah pihak. Tuntutan Filipina terhadap Sabah yang masih berlarutan belum mampu untuk menemui jalan penyelesaian. Walaupun keadaan nampak kurang tegang dan tidak membimbangkan, namun kedua-dua buah negara memahami keadaan yang sedang berlaku dan pada waktu ini sanggup bertoleransi demi untuk menjaga hubungan dan keharmonian negara masing-masing. Walaupun terdapat berbagai halangan dan cabaran dalam proses pengguguran tuntutan terhadap Sabah,
Namun, tindakan yang telah diambil merupakan langkah yang pertama ke arah pengharmonian hubungan baik Malaysia-Filipina. Kebimbangan yang timbul akibat tuntutan ini mampu diselesaikan jika persetujuan diperolehi mengenai penamatan tuntutan Filipina terhadap Sabah mampu dicapai dan diikut dengan perjanjian tanpa pencerobohan, Akta Persembadanan Semula dan Perjanjian Damai Filipina-Moro. Sekian, itu saja dari saya.